أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita pada pagi ini mempelajari kitab Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Patani rahimahullahu ta'ala. Tajuk yang kita nak bahaskan pada pagi ini masih lagi berkaitan Zammud Dunia, iaitu dunia yang dicela dan di sana ada dunia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita meneruskan pembacaan kitab kita ni, ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, apakah boleh ibu bapa masuk campur dalam urusan rumah tangga? Soalan yang pertama ini, apakah ibu bapa boleh masuk campur rumah tangga yang telah didirikan oleh anak, sekiranya ia tidak membabitkan satu perkara yang boleh memudaratkan, maka ibu bapa ni jangan masuk campur, kecuali ianya membabitkan atau mengakibatkan kemudaratan anak kita tu. Jadi dalam bab itu telah dibahaskan oleh para alim ulama dalam beberapa kategori. Bolehkah seorang bapa ataupun ibu menyuruh anaknya ceraikan isteri dia? Kerana keadaan yang telah kronik ataupun keadaan yang boleh menyebabkan kedudukan memudaratkan, apakah boleh ibu bapa memerintahkan atau menyuruh anaknya cerai? Terdapat dua pandangan di kalangan para alim ulama fiqh. Pandangan yang pertama mengikut mazhab Ahmad Ibn Hanbal, tu Hanabilah, hukumnya adalah tidak boleh, iaitu tidak boleh taat kepada ibu atau bapa apabila menyuruh suami ini ceraikan isteri dia. Kerana berdasarkan sepotong hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Pernah seorang laki-laki bertemu kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia kata, bapa aku suruh aku ceraikan isteri. Adakah aku perlu ceraikan? Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk perkara yang melakukan maksiat kepada Allah. Kerana ini adalah merupakan ibadat perkahwinan ni, jangan kamu taat. Kemudian lelaki itu menyampuk, wahai Tuan Syekh, kata Imam, Sayyidina Umar telah memerintahkan anaknya Abdullah ibn Umar menceraikan istrinya, dan anaknya akur dengan perintah Sayyidina Umar, dan Abdullah ibn Umar telah menceraikan istrinya. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, apakah bapa kamu kategorinya macam Sayyidina Umar? Sayyidina Umar radhiyallahu an berbeza dengan bapa kamu. Sayyidina Umar radhiyallahu an adalah seorang yang menegakkan keadilan.
dan membenteras dan menolak segala kemudaratan. Bapa kamu tak sama macam Sayyidina Umar. Oleh sebab itu aku kata jangan taat pada bapa kamu. Jadi pandangan Ahmad Ibn Hanbal, tidak ada ketaatan kepada ibu bapa yang masuk campur dalam rumah tangga sehingga menyebabkan berlakunya perceraian. Ini pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pandangan yang kedua di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dan mereka yang selari dengan Imam Syafi'i menyatakan sunat taat kepada ibu atau bapa. Sekiranya ibu atau bapa ini menyuruhkan ceraikan isteri kamu, ceraikan isteri kamu. Sunat apabila dilihat bahawa perkahwinan tersebut tidak dapat diselamatkan dan tidak ada harmonisnya di antara mentua dengan menantu ini, maka ketika itu sunat diceraikan. Ini mengikut pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ianya berhujjahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an apabila melihat Abdullah bin Umar dalam keadaan rumah tangga dan dalam keadaan rumah tangga yang tidak stabil, maka oleh sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu an menyuruh anaknya Abdullah bin Umar menceraikan isterinya. Ini menunjukkan bahawa keharusan sunat taat kepada ibu bapa sekiranya perkara tersebut membawa kepada ketidakstabilan rumah tangga dan tidak harmonis di antara ibu mentua dengan menantu. Pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i berhujjahkan riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu an. Ketika mana ditanya kepada Abu Darda radhiyallahu an, bapaku menyuruhkan aku menceraikan isteri, apakah aku perlu taat? Abu Darda menyebut bahawa sesungguhnya aku telah mendengar sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu fi awsatil jannati. Al-walidu, bapa ini berada di tengah-tengah pintu-pintu syurga. Fa in syaa, sekiranya kamu mau apabila bapamu menyuruh, kamu bukakanlah, letakkan di pintu ataupun kamu peliharakan ianya. Maka sekiranya ia nak ceraikan, boleh dicerai, ataupun kalau dia tak mau cerai pun boleh tak mau cerai. Itu terpulang kepada kamu berdasarkan riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu an. Walau bagaimanapun berdasarkan dua pandangan di kalangan para alim ulama, kalau tidak ada apa-apa masalah, maka kita sebagai mak bapak jangan masuk campur, kerana takut bila berlakunya perceraian itu berpunca daripada kita. Perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ianya halal. Abghadul halali ila Allah wa huwa talaq, perkara yang halal di sisi Allah taala tapi perkara itu dibenci oleh Allah taala, iaitu talak. Soalan yang kedua yang dikemukakan, apakah hukumnya jika seorang isteri dan bapa dia kata dan seterusnya, apakah boleh seorang isteri dan bapa tidak apakah hukum jika seorang isteri dan bapa mentua tidak membenarkan suami melawat anak kandung beliau? Apakah boleh seorang bapa mentua menghalang si suami melawat ataupun melihat isterinya? Bapa mentua tidak boleh menghalang kerana ketaatan seorang isteri kepada suami kecuali ada sebab-sebab tertentu, kerana berlakunya syiqaq ataupun disebabkan nizak, perbalahan yang bersangatan. Maka ketika itu bapa ini berperanan untuk supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Apakah tindakan si isteri ini pulang ke rumah sekiranya berlakunya rumah tangga yang tidak selamat, disebut oleh ulama-ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, rumah tangga yang didiami itu tidak selamat lagi, yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh seumpama rumah yang didiami akan runtuh begitu dan tidak dapat diselamatkan lagi, maka si isteri ini pulang ke rumah ibu bapanya, dan dalam keadaan begitu suami tidak menyediakan rumah yang lain, kepulangan dia ke rumah ibu bapa tidak dianggap sebagai derhaka, maka tuntutan taat boleh ditolak gitu, kerana dia gagal menyediakan rumah yang selamat gitu.
Begitu juga kalau tinggal di rumah dalam keadaan rumah tersebut bila dia tinggal dipukul bantai menyebabkan kemudaratan pada isteri dan isteri ini pulang ke rumah ibu bapanya, maka dalam keadaan begitu ada bukti yang kukuh, jadi si suami tidak boleh mensabitkan atau pemohon mensabitkan si isteri ini adalah nusyuz. Nusyuz ini telah dihuraikan oleh ulama begitu panjang dalam kitab Ahkam Ta'ah wan Nusyuz, iaitu berkaitan dengan taat dan nusyuz. Mestilah rumah itu adalah selesa dan mempunyai jiran yang soleh. Kalau keliling rumah dia ni jiran yang tidak soleh, menyebabkan tidak selamat kedudukan dia. Di belakang orang isap dada, depan ni macam-macam lah, keadaan pun tidak selamat, maka dia keluar bertindak daripada rumah tersebut juga tidak boleh dihukumkan nusyuz. Di antara menyediakan kelengkapan yang cukup, di antaranya tidak ada orang asing di dalam rumah gitu. Kalau contohnya dalam rumah ni ada pak mentua dia begitu. Dan begitu juga ada mak mentua dia. Jadi privasi tak ada dalam rumah tangga. Nak bersama-sama dengan suami, nak terbaring-baring, peluk-peluk dekat sofa, dan mak mentua kata, "Ya Allah, gatal ni orang ni," dia kata. Gatal apa pula? Kata dah suami isteri. Jadi meluatlah aku tengok menantu aku ni, dia kata. Jadi mak pun duduk, apa pasal duduk dengan menantu. Jadi dia kata tidak selesa. Tidak selesa sebab ada orang asing. Maka disebut di dalam kitab-kitab fiqh, bertindak si isteri ni keluar daripada rumah tidak boleh dihukumkan nusyuz. Tidak boleh dihukumkan nusyuz. Begitu juga apabila tidak selamat dibuktikan dengan laporan bahawa sesungguhnya isteri ini dalam keadaan perkelengkapan atau makanan tidak cukup dan dipukul dan sebagainya, ini dibahaskan dalam hukum fiqh dalam tuntutan taat. Jadi untuk mensabitkan seseorang isteri itu nusyuz, dia ada garis panduan yang telah disebut oleh ulama dan kita ahkamut ta'ati wan nusyuz. Dan disebut dalam kitab Ahkamut Ta'ati wan Nusyuz juga apabila rumah tangga ini sudah tidak aman dan tidak dapat didamaikan. Seorang tidur dalam bilik, seorang tidur di luar, anak-anak pun memberi keterangan, memang tidak boleh didamaikan dah. Apakah tuntutan ta'at itu hendaklah diluluskan ataupun seorang hakim syar'i hendaklah menolak permohonan tersebut, permohonan tuntutan taat, dan melihat kepada tuntutan asal. Kalau isteri mohon pasah, maka diteruskan permohonan pasah. Kalau isteri memohon permohonan mensabitkan taklik, maka didengarkan persabitan taklik dan menolak permohonan tuntutan taat. Ini yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Soalan yang dikemukakan. Dan seterusnya lagi, soalan yang dikemukakan, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ianya telah dilahirkan dalam keadaan ianya berkhitan begitu. Ramai orang kata bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam kitab Barzanji yang mengatakan bahawa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhitan adalah cerita palsu, dia kata. Cerita palsu. Untuk menjawab persoalan itu, dibahaskan oleh para alim ulama tentang khitanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, adakah ianya dilahirkan dalam sudah bersunat, berkhitan, ataupun selepas dilahirkan baru dikhitan? Ikhtulifa fihi ala salasati aqwal. Di kalangan para alim ulama terdapat 3 pandangan. Pandangan yang pertama, wulida makhtunan masrura. Ianya dalam keadaan sudah dikhitankan dan tali pusatnya juga telah dipotong ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab Al-Barzanji. Wa ruya fi zalika hadisu la yasihu zakarahu Ibnu Jauzi fil mawdu'at wa laysa hadha min khawasihi fa inna katsiran minan nas yuladu makhtuna. Kata Ibnu Jauzi, hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhitan ialah hadis palsu. Kata Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ahadisul Mawdu'at. Ibnu Jauzi ni ada kalanya dia menyebut hadis itu palsu, tetapi sebenarnya hadis itu sahih, telah ditegur oleh ulama. Ibnu Jauzi telah menyebut beberapa hadis itu palsu pun yang ada dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari. Walau bagaimanapun Ibnu Jauzi menyebut tidak terdapat hadis yang sahih
bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan ianya berkhitan. Begitu juga disebut oleh Syekh Ibn Qayyim, kerana biasa manusia ni ada juga di kalangan manusia yang dilahirkan dalam keadaan dia berkhitan. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, khutina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhitankan pada hari dibelahkan hatinya oleh para malaikat, begitu. Ketika mana berada di Halimatus Sa'diyah. Jadi ada beberapa riwayat yang saya telah huraikan di Masjid Kampung Keling sebelum ini, bahawa adalah Nabi SAW dibelahkan dada, dicucikan jantungnya. Ada riwayat kata sebanyak 7 kali, ada riwayat kata 5 kali. Ketika berada masih lagi menyusu, maka Nabi SAW telah dikhitankan oleh para malaikat. Pandangan yang ketiga, anna jaddahu Abdul Muttalib adalah datuknya Abdul Muttalib telah menkhitannya, khatanahu yawma sabi'ihi, telah mengkhitankan Nabi SAW pada hari yang ketujuh, dan telah membuat kenduri sedikit, dan telah menamakan Nabi Muhammad SAW Muhammad. Fihi hadisun gharib, tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi mereka yang berhujah datuknya yang mengkhitankan ada hadis yang dhaif, gharib. Hadis ini ada hadis dhaif. Pandangan seterusnya mengatakan bahawa adalah Nabi SAW, ianya dilahirkan dalam keadaan berkhitan supaya kemaluan Nabi SAW tidak dipegang oleh orang, oleh sebarangan orang, dan tidak dilihat oleh sebarangan orang aurat baginda Rasulullah SAW semenjak ia dilahirkan. Ini yang telah disebut oleh ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu Syekh Ibn Hajar Haytami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan soalan seterusnya, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menusi firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah ke atasnya dengan sesempurnanya. Jadi soalannya, bagaimana Allah berselawat? Adakah selawat macam kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Maka telah disebut oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau yang terkenal Al-Qaulul Badi', bahawa adapun selawat daripada Allah memberi maksud tasyrifun, iaitu kemuliaan. Jadi Allah berselawat kepada Nabi SAW, itu Allah memberikan kemuliaan. Allah memberikan rahmat kepada Nabi SAW. Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi SAW. Bila Allah berselawat itu memberi maksud, Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaannya. Jadi selawat daripada Allah memberi maksud keredaan, tasyrif, kemuliaan, dan juga keampunan. Oleh sebab itu Allah telah mengampunkan dosa Nabi SAW, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang telah terdahulu dan akan datang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala segala dosa Nabi SAW. Ini juga merupakan tasyrif, iaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun para malaikat berselawat memberi maksud para malaikat memohon kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Manakala selawat daripada hamba Allah seperti kita ini manusia memberi maksud doa, Allah Subhanahu, mana bila kita berselawat, mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab. Bila Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW, sekali kita selawat Allah balas 10, mana Allah berikan keampunan, Allah berikan rahmat, Allah berikan ketenangan. Ini dinamakan rahmat
iaitu rahmat daripada Allah yang memberi maksud selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah soalan-soalan yang telah dikemukakan dan kita terus lagi pembahasan kitab kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Cetera daripada Anas radhiyallahu an, katanya keluar aku serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, padahal ia memegang tangan Abu Zar radhiyallahu an. Maka sabdanya bahawasanya antara dua tangan kita ini, hai Abu Zar, bukit yang amat tinggi, tiada dapat menaikkan dia melainkan orang yang ringan-ringan. Sembah Abu Zar. Ya Rasulullah, aku ini adakah daripada orang yang ringan-ringan atau daripada orang yang berat? Maka sabdanya, adakah bagi kamu makanan hari kamu ini? Katanya bahkan. Sabdanya, adakah bagimu makanan esok hari? Katanya bahkan. Sabdanya, adakah bagimu makanan yang kemudian daripada hari esok? Katanya tiada. Maka sabdanya, maka tiada ada pada kamu makanan 3 hari, adalah kamu daripada orang yang berat. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Zar Al-Ghifari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, di antara kita berdua ni ada berapa perbezaan? Ada yang tangan ringan, ada tangan yang berat. Jadi Abu Zar Al-Ghifari tak faham apa maksudnya. Maksudnya hari ini kamu ada makanan, dia kata ada. Besok ada simpan, ada. Besok ada. Lepas 3 hari ada, dia kata tak ada. Itu maknanya ringan. Maka kamu tidak memikirkan begitu panjang berangan-angan. Kalau lebih daripada itu, tangan kamu berat. Masa kamu masih memikirkan kepada dunia. Ini maqam tinggi ya. Maqam tinggi ya. Jadi menyimpan makanan melebihi daripada 3 hari, dianggap tangan itu berat. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang tinggi. Dunia ini dijadikan jambatan kepada akhirat. Maknanya kalau ikut kita, beli untuk seminggu tak termasuk hadis ni. Beli untuk seminggu, beli untuk sebulan. Ataupun ianya mengikut keadaan semasa. Dan kita tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Contohnya dalam hukum fiqh, memberi nafkah kepada isteri ini ikut hari. Ikut hari. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu, tiap-tiap hari kena bagi. Iaitu qutul balad, makanan harian. Hari-hari kena bagi. Tapi kalau nak bagi hari-hari, macam mana begitu? Jadi di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal memperluaskan hukum ni. Boleh diberikan itu untuk seminggu. Untuk seminggu. Ataupun untuk sebulan. Ini maknanya berubahnya hukum kerana berubahnya masa. Tetapi berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, seorang manusia yang begitu tawaduk dan rendah diri kepada Allah, yang dipilih oleh Nabi SAW tawaduk, ketika mana dipaparkan ataupun ditawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, maukah dijadikan bukit bukau semua ini emas bagi kamu, ataupun kamu nak jadi apa pun boleh. Jadi ketika mana ditawarkan kepada Nabi SAW, Jibril alaihi salam telah memberitahu kepada baginda Rasulullah SAW, tawaduklah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW telah menjawab, aku telah memilih untuk menjadi hamba Allah. Aku memilih untuk menjadi hamba Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW disebut dalam Quran sebagai hamba. Sebagai hamba. Ini di antara tawaduknya baginda Rasulullah SAW apabila ditawarkan oleh Allah nak menjadi raja, nak menjadi orang yang terhebat, nak menjadikan ia ni seorang yang kaya raya, tapi Nabi SAW memilih tawaduk.
Oleh sebab itu dalam kitab Barzanji menyebut wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidat tawadhu, syadidal haya'i wat tawadhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara manusia yang begitu malu, kalah malunya anak dara, malu melakukan maksiat begitu, dan begitu tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memilih kedudukan menjadi hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang hamba ni diikut apa yang disuruh oleh Tuhan dia. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diperintah oleh Allah maka dia ikut, apa yang disuruh tinggal maka ditinggalkan, kerana dia mengambil kedudukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abdun, seorang hamba, maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, sekiranya makanan kamu melebihi pada 3 hari, maka kamu dikira orang berat. Dikirakan berat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, dunia ini ada 6 perkara, dia kata. Ad-dunya sittatu asya. Yang pertama mat'um, makanan, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kedua dia kata masyruf, iaitu minuman. Jadi minum ni semua orang sama minum. Makanan ada orang tak sama. Wa asyraful mat'umat, makanan yang terbaik, yang termulia, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ialah asal. Itu madu. Orang kena disebut dalam riwayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim syarah Al-Imam An-Nawawi, berlakunya taun di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka disuruh minum madu. Minum madu. Dan madu dia boleh mengishalkan, boleh melawaskan. Kerana madu ni dia ada madu, sama ada boleh dicampur dengan air ataupun dengan madu terus. Ini juga dibahaskan oleh ulama dalam kitab hadis, di antaranya Al-Imam An-Nawawi telah membahaskan begitu panjang. Dan madu ni kalau orang minum madu pun dia mudah bangun tidur. Bila nak tidur dia minum satu sudu, insya-Allah. Mana kalau dia tidur pun dia puas, pukul 4 pagi, pukul 4.30 boleh bangun gitu. Dan dia bertenaga bagi orang yang minum madu asal. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an juga menyebut di antara dunia ini juga ialah minuman, dia kata. Minuman ni sama je lah. Orang kaya pun minum air, orang miskin pun minum air, orang baik pun minum air, dia kata orang jahat pun minum air. Itu air kosong ni. Dia sama. Wa asyraful malbusat, dan seterusnya malbus, dia kata, iaitu pakaian. Ni dunia. Jadi semula pakaian ialah harir, iaitu harir, makna sutra. Dia orang pakai sutra ni, dia berbangga dengan pakai sutra. Jadi disebut oleh ulama dalam bab sutra ini, di antara ulama-ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, di dalam kitab yang terkenal Kifayatul Akhyar karangan Syekh Taqiyuddin Al-Dimashqi, menyebut dalam babul libas, sutra ni kalau bercampur dengan kutun ataupun dengan cotton ni, dengan kapas, ataupun disebut dalam bahasa kutnun, mana bahasa Inggeris ni ambil daripada bahasa Arab, kutun. Dia ambil daripada kutun, daripada kapas, dan dicampurkan sehingga orang panggil baju yang dipakai itu ialah kapas. Dia kata ini kain kapas. Kita kata ini sutra. Sutra apa dia kata? Tak ada nampak macam sutra pun. Maka sekiranya kapas itu mengatasi harir, mengatasi sutra, maka dihukumkan bagi lelaki memakainya tidak haram. Ini disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar.
memakai satu kaedah al-aksaru hukmul kulli. Al-aksaru, kebanyakan itu menjadi hukum keseluruhan. Menjadi hukum keseluruhan. Tetapi kalaulah pakaian itu bila dipakai, orang kata itu sutra. Dia kata ada kain kapas, ada kapas. Jadi kain kapas itu tidak mengatasi sutra yang dipakai, maka bagi lelaki tak boleh pakai. Sebab berdasarkan kaedah al-aksaru hukmul kulli. Kebanyakan itu mengatasi hukum. Mengatasi hukum. Begitu juga memakai cincin suasa. Kalau emasnya mengatasi perak dan mengatasi tembaga atau seumpamanya, maka ketika itu bagi lelaki haram. Bagi lelaki haram memakaikannya. Tetapi sekiranya ianya tidak mengatasi dan tidak boleh dipisahkan, memang ada emas cincin sutera ni, tapi kalau pergi hantar kedai emas, kedai emas ni kata tidak dapat dibezakan, maka memakainya adalah makruh. Makainya adalah makruh. Kita pergi menempah buat cincin dari cincin suasa dan dicampur emas di dalamnya, maka tukang buat cincin berdosa. Berdosa. Tukang pakai makruh, tukang buat berdosa. Jadi tukang buat kata aku masuk neraka. Kau tak masuk neraka, aku masuk neraka. Jangan buat. Jangan buat. Tukang buat cincin sutera, dia berdosa. Kerana dia bersekongkol ataupun bermusyarakah, bersekutu, bersyubhat, melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu fi anati az-zahabi wal fiddah. Jangan kamu memakan dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Fa innahu yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Sesungguhnya akan mengelegak di dalam perutnya daripada api neraka besok. Jadi orang-orang yang berkenamaan makan dalam bekas diperbuat daripada emas dan perak, walaupun dalam dunia ni dia berbangga, tu dunia yang disebut sebagai apa dalam kitab kita tadi, makanan-makanan, pakaian-pakaian, dia memang rasa hebat, dia bagus, mencari daya dengan dunia. Besok di akhirat dia akan diseksa oleh Allah, mengelegak dalam perutnya api neraka. Sebab dalam dunia makan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jangan main-main benda tu. Begitu juga emas ini kalau kita jadikan hiasan pun disebut dalam mazhab al-Imam Syafi'i hukum jadi haram. Kalau kita letak sudu, dia kata sudu emas, sudu perak. Kerana di dalam hukum fiqh mazhab al-Imam Syafi'i memakai satu kaedah dinamakan sadduz zara'i. Ma yuaddi ilal haram fahuwal haram. Sesuatu yang membawa kepada haram maka hukumnya haram. Contohnya tiba-tiba tak ada sudu. Dia kata ada sudu itu. Ada sudu emas sebagai perhiasan tadi, ambil sekejap dan digunakan. Kerana ditakuti berlakunya sedemikian rupa. Oleh sebab itu dalam hukum syarak menyekat daripada awal, jangan dijadikan perhiasan, ditakuti takut satu hari nanti pakai, bila pakai sahaja perkara ini boleh menyebabkan mengelegak api neraka dan perut dia. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Dan seterusnya markub, iaitu kenderaan. Kenderaan. Asal kenderaan ialah diharuskan, tetapi kalau berlebihan ia termasuk mencari dunia. Mankuh, iaitu bernikah. Nikah bertujuan kerana ibadat dibenarkan. Adapun dalam hadis Nabi SAW, iaitu hadis hijrah, lelaki ini bukan kerana nak beribadat, tetapi kerana nak berseronok, bernikah. Ummul Qais, iaitu dia bernikah
kerana nakkan seorang perempuan tu bukan kerana Allah. Oleh sebab itu ditegur oleh Nabi SAW melalui hadis innamal a'malu binniyat. Sedangkan nikah itu adalah ibadat. Nikah itu an-nikah sunnati. Kenapa ditegur oleh Nabi SAW? Kerana ia tidak berniat sebagai ibadat. Pergi ke perempuan tu berhijrah, dia pun berhijrah. Ikut sama. Bukan kerana di atas sunnah Nabi SAW. Saja sonok-sonok begitu. Oleh sebab itu menikah pun kerana ada niat kerana Allah begitu. Dan seterusnya disebut oleh Sayyidina Ali wal mashmum, sesuatu yang boleh dicium, seperti al-misk, iaitu minyak-minyak wangi yang wangi-wangi. Itu juga termasuk dunia. Dia termasuk dunia. Jangan sampai berlebihan. Kalau ianya berlebihan, maka dunia yang dicela. Adapun ianya kalau untuk keperluan, ianya tidak termasuk yang dicela. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Ulama menyatakan bahawa sesungguhnya hakikat dunia untuk mengetahui zammid dunia, dunia yang dicela dan yang tidak dicela, ulama menyatakan dunia wa akhiratuka, dunia dan akhirat ini adalah satu ibarat di antara dua keadaan yang membabitkan hati kamu, kata Imam Ghazali. Al-qaribud dani, sesuatu yang hampir daripadanya, maka dinamakan dunia. Mana setiap-tiap yang hampir ini sebelum tibanya mati, ini semua nama dunia, sama ada dia tercela ataupun tidak. Jadi setiap yang hampir maka dinamakan dunia. Adapun mutaakhir ataupun mutarakhi al-mutaakhir, belum lagi sampai kepada penghujung, iaitu belum lagi mati, maka dinamakan ianya akhirat. Ini definisi yang telah saya huraikan pada pengajian sebelum ini. Dalam bab ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, dunia ini yang kamu bersahabat dengannya untuk akhirat, dan dia akan membuahkan hasil yang baik selepas kamu meninggal dunia. Yang pertama al-ilmu. Jadi kalau kita ada ilmu sekarang ni, kita ada ilmu yang disebut ma'rifatullah. Kita telah bahas sebelum ni. Di antara yang tertinggi iaitu ilmu kita ni ma'rifah. Ma'rifah di sudut mana? Kena ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Agama itu yang awal-awal sekali mesti ialah mengenal Allah. Mengenal Allah dari sudut mana? Jadi ulama tauhid menghuraikan ma'rifatullah ini. Ma'rifatullah mengenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, yang harus pada Allah. Maka dia ini ma'rifatullah. Kalau dia gagal menghuraikan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus, maka dia tidak ma'rifatullah. Mana bagaimana dia beribadat kepada Allah bila dia tidak kenal Allah? Disebabkan dia tidak kenal Allah, oleh sebab itu dia terpedaya dengan dunia. Dia terdedah kepada kebinasaan dan bergelumang dengan dosa dan melakukan maksiat berterusan sebab dia tidak kenal Allah. Oleh sebab itulah disebut oleh para alim ulama mesti ada ilmu. Masa ada ilmu. Ilmu di situ ialah ilmu berkaitan tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dan seterusnya kata ulama wal amal. Wal amal. Jadi ilmu yang dimaksudkan al-ilmu billah, dia ada ilmu dengan Allah. Allah lah qahar, Allah lah jabbar, Allah lah ghaffar. Kalau dia buat dosa,
dia tahu Allah Maha Pengampun, maka dia minta ke Allah dengan segera sebelum tibanya mati. Yang kita sebut tadi, dunia ini hampir sebelum mati. Bah mati, ya habis, dinamakan akhirat. Allah Subhanahu wa taala ni, kita tahu nama-nama yang baik, maka orang yang ada ilmu dia tahu bagaimana nak beribadat kepada Allah. Nak beribadat kepada Allah. Al-ilmu bi sifatih, dan ada ilmu tentang sifat-sifat Allah ini. Sifat qudrah, sifat iradah, kehendak Allah. Iradah, Allah berkehendak. Kalau orang mengaji tauhid lama-lama ni, sifat manusia, berkehendak Allah dengan sifat qudrah, berkehendak Allah dengan sifat iradahnya. Oleh sebab itu dalam kitab tauhid lama ni membahaskan bahawa sifat maknawiyah lah melazimi sifat ma'ani. Melazimi sifat ma'ani. Maka berkehendak Allah Ta'ala dengan iradahnya, kuasanya Allah dengan qudrahnya. Ini dibahas dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana tidak mu'attilah, tidak menghampakan sifat bagi Allah Ta'ala. Berbeza dengan mazhab yang lain seperti Mu'tazilah. Kita bahaskan sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bahawa Allah Sami', Allah Basir, mengingatkan kepada kita semua amalan kita ini, semua perbuatan kita telah dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah Ta'ala. Kita faham tentang sifat Allah, maka bila kita beriman dengan sifat-sifat yang wajib ya Allah Subhanahu wa taala ni, jadi dia sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Ni orang ada ilmu. Bukanlah dia menghafal sifat ni, walaupun dia boleh hurai sifat Allah ni dengan takluk, tapi perangai hodoh tak guna. Dia kata memang dia ni alim, bagus, huraian tauhid bagus, susah nak cari, tapi perangai tidak mencerminkan ahli tauhid, tidak ada apa guna. Sekadar meriwayat kitab, bercakap tidak ada filternya, mencakap je. Saya urai semalam di Masjid Bukit Katil. Ada kalau orang ni, kalau ceramah ni cakap, dia suka bahasa-bahasa sinis, peri-peli orang. Jangan main-main dia kalau dia seperti bercakap, mengumpat seorang, tetapi walaupun dia tidak menyebut nama tu, tapi orang boleh tahu yang dia sebut tu ialah orang sekian-sekian. Maka dinamakan dia ini, dinamakan ghibatu fisqin. Mengumpat itu kategorinya ialah pasif. Ada mengumpat boleh membawa kepada kafir, ada mengumpat boleh membawa kepada fasik. Diri orang tu, ini kena jaga. Walaupun bahasa-bahasa dia kias-kias, tapi orang boleh baca dah. Yang Ustaz Syukri cakap ni Siano bin Siano ni. Jadi saya rasa saya cakap tu orang yang saya ni terbaik lah, tak sebut nama orang, tapi orang dah boleh baca dah sikit begini sifat-sifat. Saya ni jadi orang fasik. Orang fasik. Maka kita perlu mendalami ilmu yang begitu banyak, tidak menjuruskan kepada satu-satu ilmu, tetapi kita terpedaya dalam bab lain. Maka perlu ada ilmu tauhid dengan ilmu tasawufnya, dengan ilmu fiqahnya, dengan ilmu tafsir dan semua ni kita garapkan semua ilmu-ilmu ini, barulah jadi seorang ulama, seorang yang beriman kepada Allah Taala. Oleh sebab itu ulama kata maksud ilmu itu ialah ilmu tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dan ilmu bi af'alihi. Begitu. Segala perbuatan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa saja tanpa ada bantuan kepada makhluk. Af'al. Sehingga dibahas dalam kitab tauhid, kerana membahaskan af'al ni, wujudlah mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah daripada af'al ini. Mana Allah Subhanahu wa taala boleh hidupkan kita dan Allah boleh matikan kita bila-bila masa. Dan kita ada ilmu tentang para malaikat. Ilmu tentang kitab-kitab Allah. Ilmu tentang para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi kita tahu malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi.
dan ilmu berhubung tentang syariat. Ini orang ni insya-Allah dunia yang dia duduk ini dia tidak akan terpedaya. Tapi kalau kurang ilmu-ilmu ni maka dia terpedaya. Datang sifat-sifat yang tidak baik kerana dia tidak ada ilmu bahawa sifat yang sempurna ialah Allah. Maka kalau dia nak tunjuk dia hebat, dia belagak apa semua, kita ni sebagai hamba Allah sebagaimana Nabi SAW memilih menjadi seorang hamba. Yang kedua kata ulama, apa maksud al-amal? Al-amal. Al-amal yakni bil amal al-ibadata al-khalisata. Ibadat dalam keadaan ikhlas. Macam mana nak tahu ikhlas tak ikhlas? Dia sama je. Dipuji dan dicela, sama ibadat kita. Zahir dan batin sama. Jadi orang yang ikhlas, oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja segala amalan itu. Innamal a'malu ay innama sihhatul a'mal. Sehanya amalan itu, innama i'tibarul amal wa innama sihhatul a'mal, yang diambil kira dari sudut amalan, yang diambil kira dari sudut sahnya amalan kita ini ialah berdasarkan pada niat. Berdasarkan pada niat. Jadi niat ini perlu dijaga, sehingga Imam Ghazali menyebut, ma akhafu minal maut illa wa min haisu yahulu baini wa baina qiyamil laili. Allahu akbar. Dia kata, aku tidak takut mati, melainkan aku takut terhalang di antaraku dengan qiyamul lail. Kalau tak dapat qiyamul lail, rasa ya Allah, itu yang aku rasa begitu ruginya gitu. Ini kata ulama yang telah dipetik oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ma akhafu minal maut, aku tak takut mati, illa min haisu, melainkan dia kata, yahulu baini, terhalang di antarku, wa baina qiyamil lail. Maka dia kata, telah membaca di akhir kata, Allahumma rzuqni quwwatas salah war ruku' was sujud fil qabri. Maka Imam Ghazali telah menyebut beberapa riwayat bahawa dibacakan doa di akhir sembahyang, Allahumma rzuqni quwwatas salah, ya Allah rezekikan aku ni kuatnya solat. Orang yang kuat solat ni ialah orang yang kuat imannya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Iman di situ ialah solat. Bila dia solat, maka dia bertambah imannya. Sebab Allah sendiri menyebut dalam Quran bahawa iman itu ialah solat. Bahawa Allah tidak akan mensia-siakan imanakum, iaitu iman kamu, ay salawatikum, iaitu semayang kamu. Oleh sebab itu Nabi SAW dia kuat solat. Allah marzuqni quwwatas salat, ya Allah ya Tuhanku rezekikan aku ni kuat solat. Allah marzuqni quwwatar ruku' was sujud fil qabri, ya Allah ya Tuhanku rezekikan aku kuat salat, rukuk dan sujud di dalam kubur. Allahu akbar. Supaya dalam kubur ni Allah Subhanahu wa taala berikan orang ni boleh solat lagi. Kerana apa? Kerana dimuliakan oleh Allah dalam dunia, dia kuat solat. Ini orang yang tidak terpedaya dengan dunia. Orang yang tidak terpedaya dan jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk menuju kepada akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Dan diceterakan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, telah lalu Nabi Musa alaihi salam di atas tepi pantai laut, maka melihat ia akan orang mukmin dan kafir berburu keduanya ikan. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam pergi dekat pantai, nampak ada dua orang, seorang orang kafir, seorang orang Islam. Dua-dua orang ni
sedang mencari ikan ataupun sedang menjala ke atau memancing mencari ikan. Seorang kafir, seorang Islam. Ini kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita tengok cerita dia begini. Dan adalah kafir itu sujud bagi berhala. Jadi orang kafir cara kafir lah. Bila dia nak nak menjaring ikan ataupun untuk nak menangkap ikan, maka dia bacalah doa-doa dan sembah ni kepada berhala. Itu cara dia. Sudah tu baru dia menjala begitu. Ataupun menjaring ikan. Sujud bagi berhala dan dilontarnya akan pukatnya dengan berkata bi ismillah wal uzza, dengan nama berhala mereka. Orang Islam pula cara orang Islam. Dan orang mukmin ia sujud bagi Allah Taala dan menyebut nama Allah dan dilontarnya akan pukatnya. Dia orang Islam, cara orang Islam begitu. Iaitu sujud pada Allah, kemudian dilontarnya pukat dia tersebut. Dia orang kafir, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala perkenankan permintaan orang kafir ni supaya dia jadi kafir terus. Gitu. Jadi kafir. Orang kafir pun tahu semayang. Dulu satu kelas dengan saya dulu, orang ada India. Saya tanya semayang, dia kata semayang. Dia semayang lagi banyak haji. Kita 5 waktu. Dia semayang siang, subuh tak ada. Subuh tak ada. Siang, malam tak ada. Dia jadi 6. Dia ada 6 semayang dia. Tapi saya kata semayang 6 kali. Lepas exam you semayang. Lepas exam tak nak semayang. Lepas exam tak nak semayang. Jadi ini geng-geng kawan-kawan India ni semayang, nak exam dia semayang. Cina cara dia beli minyak. Dia semayang macam mana? Beli minyak merah. Dia minyak merah tu mahal. Jadi dipersembahkan kepada Dewi Kuan Yin. Oh ini minyak ni mahal, 300 ringgit zaman tu. Kalau zaman ambil peksa dulu, katakan 80 tahun, 80-an, 300 ringgit minyak merah ni mahal. Mahal. Itu cara dia. Tapi orang Islam, zaman dulu tidak ada baca Yasin masjid. Haji yang dulu pernah nampak, orang dulu tak ada baca Yasin kat masjid ni. Dia trend baca Yasin kat masjid, anak-anak peksa ni baru-baru lagi. Zaman-zaman kita ambil SPM, ambil SRP tak ada. Jumpa Tok Imam ada bawa air. Orang Melaka kata air tangkal gitu. Air jampi dia. Tok Imam dia kata tolong baca doa ni, anak saya nak periksa. Tok Imam pun bacalah. Tok Imam kata anak aku pun tak lulus, dia kata. Gitu. Dia suruh aku baca doa, dia kata. Kau baca doa sendiri. Ini doa. Minta Allah perkenankan jumpa Tuan Imam dan orang-orang yang alim. Orang alim. Jadi kita tengok begitu. Jadi agama-agama ni pun dia percaya, tetapi kerana mengambilkan berhala itu untuk sampai kepada Tuhan, ini jadi syirik. Jadi syirik. Kalau kita tanya mereka tu, contohnya berhala ni Tuhan. Jadi dia jadikan perantaraan gitu. Sebagaimana ramai orang Hindu pergi pulau besar. Saya pergi pulau besar sebelum ni, naik beberapa orang Hindu daripada Perak. Orang mana mari? Dia kata daripada Perak. Oh, saya pun orang Perak. Jauh mari? Oh, dia kata minta tempat lain tidak dapat lah. Minta sini dapat. Oh, minta ke pulau besar dapat. Dah tu ada kawan saya kata, tanya pula, tak minta batu cave. Minta batu cave sampai sekarang tak dapat. Tak dapat. Dia kata. Minta sini saya sudah 2 kali mari sini. 2 kali minta, 2 kali dapat. Wah, itu yang dia boleh bertapa daripada pagi sampai petang. Haji Rahman tak boleh. Daripada pagi sampai petang. Sampai bot dah tak ada dah, bot dia balik. Begitu. Allahu Akbar. Jangan berlakunya perkara syirik. Perkara-perkara yang khurafat. Khurafat ni apa mana khurafat? Khurafat inilah diambil nama seorang budak yang telah diculik oleh jin.
Jadi budak ni dia cerita tentang perkumpulan jin. Jin ni kata begini. Bila dia terlepas, dia pun cerita kat orang. Dia pun cerita macam ni. Banyaklah cerita dia. Banyaklah cerita. Maka semenjak hari itu, setiap cerita karut nama dia khurafat. Khurafat ni ialah nama seorang budak. Dia pergi dekat perigi, bertemu dengan jin. Jin pun cerita-cerita. Dia pun pulang balik ke alam manusia ini. Dia pun cerita ke orang kampung, cerita-cerita. Ni kata budak ni, si khurafat ni buat cerita lah. Datang pula si khurafat ni. Maka masyhurlah selepas itu. Setiap benda-benda dongeng atau benda-benda kau ni, nama dia khurafat. Khurafat adalah nama seorang budak asalnya. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Kita sambung balik cerita ni. Cantik cerita ni. Jadi orang kafir ni dia sembah berhala, orang Islam sujud kepada Allah dan menyebut nama Allah dan dilontarnya akan pukatnya. Maka berhenti Musa alaihi salam, ta'ajub ia. Ni panjang cerita ni. Kita dah 7.30. InsyaAllah kita sambung akan datang kisah ni. Seronok kisah ni. Di antara dua, orang kafir dia sembah berhala, orang Islam sembah Allah. Tapi orang Islam bila menjala tak dapat apa-apa. Tiba orang kafir ni lontar je jala ni atau pukat ni, tarik banyak ikan. Orang Islam bismillah begitu. Tabarakal jalal. Ada orang buat lawak tabarakal jalal. Taburkan jala dia kata. Orang tabarakal jalal tu lain. Udah tu lagi saya pun tanya abang mancing udang ni boleh dapat banyak-banyak ni apa baca? Dia pun tabarakal jalal. Tabarakal jalal. Udah tu adalah dia pun baca hayhata lima tu'adun. Saya kata hayhata tu mana ba'uda jauh. Tapi ustaz dia kata banyak dapat udang. Dia mancing dapat. Dia baca hayhata. Maksud lain. Tapi kena yakin orang kita Melayu ni. Jadi kita akan huraikan datanglah gitu. Berkaitan tentang dua orang ni. Ada orang diuji begitu, buat semayang apa semua tapi Allah tidak makbulkan. Yang si kafir ni baru tambah kaya raya. Contohnya saya dulu ada kawan-kawan mengubat di Brickfield, tempat India tu. Ada satu sekolah tu kena racun jin. Datang Sami tu bawa kayu je. Ketuk sembuh terus. Dia pun ubat geng-geng Hindu. Yang kita ni orang Melayu, ustaz-ustaz ni bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, tumbang dah tu, okey, sembuh beliau, datang balik. Sami ni datang gitu. Tamparan hebat. Orang kata Sami datang semua okey. Ustaz-ustaz datang syifa ni kejap datang, kejap okey, kejap tak okey. Tengok macam mana. Itu kita kena terangkan. Dan kita akan relitkan cerita ni pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Rabbana al-tuh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. Rabbana أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم وهو يسقي لنا عند حوض المنى فهنيئا لنا بجوار الإمام في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا وبمجمعنا
حسبنا ربنا عند كيد الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظ عن ديننا من ديون احمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا هذا أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم